Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan taklimat pada hari ini adalah berkenaan dengan MP Kafa, iaitu modul penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan MP Kafa ni? Okey, MP Kafa ni adalah diperkenalkan oleh JAKIM bagi menggantikan 5 subjek peperiksaan UPKK secara bertulis. Jadi ujian bertulis UPKK ni telah digantikan kepada MP Kafa dan ianya dijalankan secara lisan menggunakan silibus Kafa untuk JAKIM lah. Silibus Kafa JAKIM. Okey, seterusnya bagi yang bertanya apa dia MP Kafa ni, ini adalah MP Kafa. Okey, menggantikan ujian bertulis UPKK. Tarikh pelaksanaan untuk MP Kafa adalah dilaksanakan secara serentak seluruh Malaysia bermula 15 November hingga 30 November 2021. Okey, tempohnya hanya 2 minggu sahaja. Okey, dalam tempoh 2 minggu ni kita ada 10 hari masa hari bekerja. Jadi memang masa yang agak singkat lah. Okey, seterusnya modul MP Kafa. Apakah modul MP Kafa? Modul MP Kafa ni dia ada 5 mata pelajaran yang menggantikan ujian bertulis UPKK, iaitu Ulum Syariah yang merangkumi bidang akidah dan ibadah, kemudian Jawi dan Khat, Adab akhlak Islamiah, Sirah dan yang terakhir adalah Lughatul Quran, iaitu bahasa Arab. Okey, semua ini berdasarkan silibus Kafa JAKIM dari tahun 3 hingga tahun 5. Okey, setiap set soalan ataupun setiap set mata pelajaran mempunyai 5 set soalan. Tetapi calon hanya perlu menjawab 3 set soalan sahaja. Okey, modul MP Kafa ni terbahagi kepada 2, iaitu bahagian A dan bahagian B. Kita pergi kepada bahagian A yang merangkumi 75 markah, di mana calon menjawab 3 set soalan tadi untuk setiap mata pelajaran. Okey, lepas ni saya pergi satu persatu untuk setiap set soalan. Manakala bahagian B merangkumi 20 markah, merujuk kepada nilai dan sahsiah calon iaitu 5%, kehadiran dalam PDPR 10% dan hasil kerja atau komitmen sepanjang sesi 2021 10%. Dan bila kita campurkan kedua-dua ni merangkumi 100% markah. Okey, seterusnya untuk details pemarkahan mengikut subjek. Kita ada 5 subjek tadi kan. Okey, setiap subjek itu merangkumi 100% markah. Pembahagian dia adalah daripada bahagian A 75% dan bahagian B 25%. Okey, untuk bahagian ulum syariah, bahagian A 75 merangkumi ada 5 set modul tetapi pilih 3 sahaja. Satu set soalan ada 15 soalan. Dan 15 soalan kita kena jawab 3 set tau. Jadi 3 set soalan tu ada 45 soalan yang setiap calon kena jawab dalam satu masa. Saya anggarkan untuk satu subjek atau satu mata pelajaran ni calon akan jawab dalam tempoh lebih kurang dalam 1 jam lah. Okey. Untuk bahagian yang kedua, sirah 100%, bahagian A 75%, 5 set modul sama macam tadi, jawab 3 sahaja, juga mengandungi 45 soalan. Okey, 45 soalan dan bahagian B 25% merangkumi sahsiah, PDPR dan hasil kerja murid. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian Jawi dan Khat pun merangkumi 100% markah. Pembahagian 75/25 sama juga 75 bahagian A, jawab 3 soalan, satu set 15 soalan, ada 45 soalan kena jawab. Lebih kurang 1 jam ni. Yang seterusnya adab 100% juga, 75% bahagian A, 25% bahagian B, dan bahagian B ni semuanya adalah penilaian daripada guru penilai itu sendiri yang merangkumi sahsiah, PDPR dan hasil kerja murid itu tadi yang macam saya dah bagi tahu tadilah. Okey, sama juga bahagian lughah Quran iaitu bahasa Arab juga merangkumi 45 soalan. Okey, kami anggarkan setiap bahagian ataupun setiap mata pelajaran 1 jam lebih kurang murid jawab. Jadi macam mana pelaksanaan? Okey, boleh tengok skrin. Pelaksanaannya adalah yang pertama kita akan buat ulum syariah, akidah dan ibadah ni 15 dan 16 hari bulan, hari Isnin dan Selasa. Manakala
Untuk sirah 17 dan 18 hari bulan iaitu hari Rabu dan Khamis. Untuk bahagian jawi dan khat kita akan buat pada tarikh 19 dan 22 hari bulan bersamaan dengan hari Jumaat dan Isnin. Adab akhlak Islamiah 23 dan 24 hari bulan 11 iaitu hari Selasa dan Rabu. Manakala untuk bahasa Arab 25 dan 26 hari bulan, hari Khamis dan hari Jumaat. Okey, jadual ini telah disusun untuk memudahkan guru penilai dan juga murid lah, guru penilai dan juga murid untuk buat penilaian. Sebab kalau kita tak buat jadual macam ni, kemungkinan seorang murid kalau nak disoal tu akan mengambil masa sehingga lebih kurang 4 ke 5 jam. Agak membebankan juga, tetapi sekiranya parents memang tak cukup masa, memang mengalami kekangan masa untuk berhubung dengan guru, boleh berurusan terus dengan guru penilai. Tetapi saya masih juga saya lebih sarankan untuk mengikut jadual dan giliran yang telah ditetapkan oleh para guru lah. Sebab kalau dalam betul-betul kalau kita buat ujian bertulis pun kita tak akan buat sehari terus untuk habiskan 5 bahagian ni. Kita akan bahagikan masa. Okay, masa ni untuk ujian ni, masa ni untuk ujian ni. Okay, kalau secara online ni kalau kita nak buat sekali terus memang agak mencabar juga. Tapi itu terpulang kepada parents lah. Sekiranya parents mempunyai kekangan masa, boleh terus berhubung dengan guru penilai lah. Okey. Berkenaan dengan seterusnya giliran penilaian calon MP KAFA. Okey. Giliran calon diagihkan oleh guru penilai KAFA yang dilantik dan berdaftar di setiap sekolah. Okey, murid-murid akan dihubungi oleh guru penilai maksimum 5 kali kalau kita ikut jadual tadi. Tiada pengulangan penilaian untuk setiap mata pelajaran. Okey, maksudnya kalau contohkan anak-anak kita buat ujian hari ni, dia tak sempat nak habiskan 45 soalan tu, mungkin atas sebab yang tidak dapat kita elakkan, kita dah tak boleh buat pengulangan lagi dah. Ataupun kalau atas sebab yang tidak dapat dielakkan, mungkin kita boleh pertimbangkan. Tetapi sekiranya disebabkan oleh sebab-sebab seperti calon tidak bersedia ataupun dia kata, oh Ustazah, saya tak boleh nak jawab, saya tak bersedia. Kita takkan boleh buat pengulangan penilaian lah, melainkan sebab-sebab tu kita boleh terima dan munasabah. Okey, kemudian pastikan calon dan ibu bapa peka dengan giliran yang telah diagihkan. Okey, ibu bapa dan calon pastikan alert dengan jadual yang telah ditetapkan tadi dan tolong ingat dan jangan buat-buat lupa lah kalau boleh. Kosongkan masa yang berkenaan untuk menduduki penilaian. Okey, seterusnya okey tadi kalau untuk mengetahui giliran untuk anak-anak, sila join Telegram MP KAFA SK kita untuk mengetahui giliran penilaian mengikut kelas. Okey, ini adalah Telegram rasmi yang saya buat khas untuk info-info berkenaan dengan MP KAFA pada minggu hadapan. Dalamnya terdapat silibus-silibus ataupun tajuk-tajuk yang kemungkinan akan masuklah yang anak-anak boleh gunakan untuk ulang kaji. Dan dalam tu juga ada giliran-giliran masa serta nombor telefon guru-guru penilai yang berkenaan lah. Okey, seterusnya kaedah penilaian MP KAFA ada 3. Yang pertama adalah online, yang kedua offline dan yang ketiga offsite. Kita prefer guna yang online iaitu melalui Google Meet, Zoom ataupun video call. Okey, disebabkan MP KAFA ni menggantikan ujian bertulis, jadi kami para guru prefer online secara Google Meet online ataupun kira bersemuka lah. Kiranya bersemuka lah online ni kan, okey, Google Meet, Zoom dan video call. Kami guru-guru prefer yang online. Sekiranya mengalami masalah memang tak dapat nak buat online, kita akan pergi kepada offline iaitu kaedah seperti video call, voice call. Sekiranya tak dapat video call, kita akan guna voice call. Dan yang ketiga adalah offsite, yang ini tidak dicadangkan sama sekali iaitu calon bersemuka di sekolah adalah tidak dibenarkan sama sekali oleh pihak JPNS memandangkan sekarang ni kita masih lagi berada di fasa di mana murid-murid tidak boleh hadir ke sekolah. Okey, apakah tanggungjawab ibu bapa dan penjaga? Okey, ibu bapa dan penjaga tolong ambil maklum.
silibus MP-KAFA ataupun UPKK yang telah diedarkan dalam grup Telegram tadi. Pastikan anak-anak buat ulang kaji, teman anak-anak buat ulang kaji untuk tajuk-tajuk yang berkenaan. Bagi support lah untuk diorang. Kemudian jadual penilaian yang ditetapkan oleh guru tadi tolong patuhi. Kalau boleh tolong ikut. Okey? Sekiranya ada masalah berhubunglah dengan guru penilai berkenaan. Memastikan anak-anak dapat dihubungi oleh guru. Pastikan dapat dihubungi oleh guru. Kalau guru call, tolong angkat. Kalau guru tak hubungi awak yang hubungi guru tu semula. Pastikan kesihatan anak-anak dijaga. Okay, pastikan anak-anak sentiasa berada dalam keadaan sihat dan bersedialah dengan alat tulis ataupun dan kertas kosong sekiranya diperlukan. Terutamanya untuk bahagian khat, untuk bahagian jawi, untuk bahasa Arab, memang kena ada lah. Okay, pastikan bersedia sebelum dinilai. Seterusnya bersedia untuk kosongkan masa sekiranya tiba giliran untuk dinilai. Pastikan tak ada alasan tak dapat. Okey, kalau kata awak dah tahu giliran awak esok jam 3 petang contohnya, tolong masa tu berada di rumah dan bersedialah untuk menduduki peperiksaan. Okey, elakkan risiko jangkitan. Pastikan anak-anak tidak berada di kawasan umum yang boleh menyebabkan anak-anak berisiko tidak sihat dan bimbinglah anak-anak untuk mengulang kaji silibus untuk peperiksaan tadi. Selebihnya kita usaha, kita doa dan kita tawakal insya-Allah. Okey, itu sahaja penerangan daripada saya berkenaan dengan MP-KAFA. Sekiranya ada soalan, sekiranya ada apa-apa yang tak jelas, boleh berhubung terus dengan saya ataupun guru-guru penilai yang lain lah. Jangan lupa untuk join group MP-KAFA SK Gita tadi untuk maklumat lanjut. Okey, terima kasih. Itu sahaja. Assalamualaikum.